till I can't no more. I got the horses in the bag. Horse stock is a Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Saya Cikgu Fadilah. Jadi, hari ini jom sama-sama dengan saya kita belajar sains tingkatan 4. Topik hari ini yang kita akan kupas adalah berkaitan tentang bab 5 iaitu genetik, topik 5.1 pembahagian sel. Video-video seterusnya saya akan terangkan lagi dalam topik-topik dalam bab 5 ini. Jom kita start. So, dalam pembahagian sel ni, perkara yang paling penting kamu kena tahu adalah tentang struktur yang ada di dalam sel. Dalam sel manusia, apa yang kita ada sekarang ni ialah berkaitan tentang sel. Dalam sebuah sel ada nukleus. Okey, dan dalam nukleus ini tempatnya adalah kromosom yang mana berbentuk berbenang halus. Dan bila kita zoom kromosom tersebut, bahagian kromatiknya mempunyai DNA. Dan DNA adalah singkatan bagi deoksiribonukleik asid. Dan bila kita zoom in lagi, bahagian DNA ini mengandungi gen, iaitu unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Now, dalam slide ini saya terangkan tentang apakah maksud bagi setiap kromosom, gen dan DNA. Dan ini pula adalah kaitan antara kromosom, DNA dan juga gen. Jom kita recap balik semula bagaimana cara nak melukis. Alright. So yang pertama tadi kita ada satu sel. Dalam satu sel ini kita panggil sel. Dalam sel ini ada nukleus. Boleh? Ada nukleus. Dan dalam nukleus ini apa yang kita ada ialah kromosom. Nah, kromosom ni bila kita lukis simple saja tuan-tuan. Okey. Buat macam bentuk rama-rama. Yes. So, apa yang ada? Ini antara soalan yang selalu keluar dalam soalan exam. Apakah dinamakan bagi struktur pada kromosom yang ini? Yang ini, kalau bahagian tangan ni, kita panggil dia sebagai kromatid. Sebut betul, dapat eja betul. Apa dia? Kromatid. Dan yang di tengah ini, kita panggil dia sebagai centromer. Ini antara soalan yang pernah keluar dalam soalan SPM bahagian kertas 2B. Okey. Dan bila kita zoom bahagian kromatid ni, tak kira lah kromatid bagaimana pun, apa yang kita dapat ialah struktur DNA. Ini kita panggil sebagai DNA. Dan apa yang kita dapat dalam DNA ini adalah yang kita panggil sebagai gen. Gen inilah unit asas pewarisan. Penting untuk kamu tahu benda ni. Okey, kita sambung lagi. Seterusnya ialah sebagai seorang untuk manusia yang normal ada 23 pasang kromosom kesemuanya. Alright, 22 pasang lagi adalah autosom. Autosom adalah kromosom yang menentukan sifat seperti warna kulit, jenis rambut, berat, badan, ketinggian dan sebagainya. Manakala satu pasang kromosom lain pula dipanggil sebagai kromosom seks. Ini adalah untuk menentukan jantina. Okey, yang mana kromosom seks ini, kalau kromosom seks XX adalah mewakili perempuan, manakala kromosom seks XY adalah mewakili lelaki. Alright. So, bila kita kata 22 pasang bermaksud kalau seorang perempuan normal 44 tambah XX. Lelaki normal 44 kromosom, bilangan kromosom tambah dengan XY. Okey? Baik. Ini adalah contoh susunan peta kromosom bagi seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Yang seterusnya adalah proses pembahagian sel. Now, perkara paling penting pembahagian sel ini tujuan dia berfungsi untuk pertumbuhan dan juga proses pembiakan yang mana kita dapat mewariskan daripada gen induk kepada sel-sel anak. Terdapat dua jenis pembahagian sel iaitu mitosis dan meiosis. Baik, kita pergi dulu kepada mitosis. Perkara paling penting yang kamu kena tahu ialah tentang definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan mitosis? Pastikan proses mitosis ini bila kamu berikan maksud, kamu akan katakan proses pembahagian sel. Yang mana proses pembahagian sel ini akan menghasilkan berapa sel anak? 2 sel anak yang mana mempunyai genetik yang sama dengan sel induk.
yang mana dia akan menghasilkan sel yang seiras secara genetik. Walaupun ada pertambahan bilangan sel, tetapi dia masih mengekalkan bilangan kromosom. Okey? Baik, proses mitosis ni berlaku di mana? Simple saja. Kalau dalam badan manusia, dia berlaku dalam sel soma. Apakah yang dimaksudkan dengan sel soma? Sel soma ialah semua sel dalam badan kita. Kulit, kuku, di hidung, di lidah, di semua tempat dalam badan kita. Kecuali di bahagian sel pembiakan iaitu sperma dan juga ovum. Dalam tumbuhan pula berlaku di bahagian hujung pucuk dan juga hujung akar. Manakala di bahagian bagi organisma unisel, dia menjalankan proses pembiakan aseks, iaitu pembiakan tidak memerlukan jantina yang hanya berlaku contohnya dalam kulat, yeast ataupun amoeba. Jom kita tengok apakah kepentingan mitosis. Senang saja, perkara paling penting kamu ingat mitosis dapat menghasilkan sel-sel yang baru untuk proses pertumbuhan. Dan yang kedua adalah untuk menggantikan sel-sel yang rosak ataupun yang telah mati. Sebagai contoh, let's say kamu terluka tangan. Alright, apabila kamu terluka bahagian tangan kamu, terpotong kulit kamu, dalam masa beberapa hari selepas tersebut, bila kulit kamu dah sembuh, kamu perasan tak sel-sel kulit kamu mula mencantum antara satu sama lain. Nah, inilah di mana berlakunya proses mitosis yang mana dia dapat menggantikan sel yang rosak serta dapat menghasilkan sel-sel yang baru. Okey, mari kita tengok apakah peringkat-peringkat dalam proses mitosis. Peringkat proses mitosis ada keadaan rehat, fasa hingga fasa keempat. Alright, dalam keadaan rehat, apa yang berlaku ialah nukleus akan berwujud, kromosom yang wujud dalam nukleus akan wujud seperti struktur berbenang halus. Dalam fasa yang pertama, apa yang berlaku, kromosom mula menebal dan memendek. Akhirnya, kromosom yang ada dalam bentuk dua begini, kromatidnya akan mengalami replikasi ataupun penduaan. Di mana yang pertamanya kromosom dalam bentuk dua begini sahaja. Akhirnya melalui replikasi dan penduaan dia akan jadi bentuk macam rama-rama ni. Okey. Kemudian membran nukleus menghilang. Apa yang berlaku? Kromosom akan tersusun pada satah khatulistiwa. Pada peringkat yang seterusnya, fasa ketiga, kromosom akan terpisah. Okey, kromatid akan bergerak ke arah kutub bertentangan. Dia terpisah di bahagian sentroma dan bergerak ke arah kutub yang bertentangan. Hasilnya akan menjadi dua sel anak yang terbentuk. Yang mana setiap sel anak ini mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan sel induk. Okey, jom kita tengok pula apa pula proses meiosis. Pastikan jangan salah eja. Meiosis. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan proses meiosis? Ingat, kalau kita buat definisi, pastikan ada perkataan proses pembahagian sel yang mana dapat menghasilkan 4 sel anak. Mitosis tadi berapa? 2. Untuk meiosis, ada 4 sel anak yang terhasil. Yang mana ia berlaku di dalam sel pembiakan sahaja. Kalau haiwan berlaku dalam testis dan ovari, kalau tumbuhan berlaku di anther dan ovari. Baik, sel anak yang terhasil akan berbeza secara genetik. Kerana apa? Terdapat satu proses iaitu kita panggil proses pindah silang yang menyebabkan ada percampuran genetik. So, mari kita lihat apakah yang berlaku dalam proses meiosis. Untuk peringkat proses meiosis terbagi kepada 2 kali peringkat pembahagian sel. Meiosis pertama dan meiosis kedua. Mari kita tengok dalam meiosis yang pertama. Stepnya sama macam proses mitosis, cuma yang berbezanya ialah apabila kromosom mula menebal dan memendek, berlaku replikasi, ada peringkat dekat sini iaitu peringkat pindah silang. Di mana semasa pasangan kromosom tersusun, akan berlakunya proses pindah silang yang mana kromatid-kromatid akan bertindan dan akhirnya bertukar genetiknya. Mari saya tunjukkan secara lebih dekat lagi macam mana proses pindah silang tu berlaku. Baik, let's say saya ada kromosom berwarna orange dan satu lagi kromosom berwarna biru yang bertindan antara satu sama lain. Okay, so
Apa yang berlaku dekat sini ialah kromosom ini bertindih antara satu sama lain. Yang proses pindah silang ini menyebabkan apa yang berlaku sekarang ni ialah kromosom yang pertama ini dengan kromosom yang kedua akan bertukar genetiknya. Yang ini dapat kromosom yang tadi. Manakala yang ini pula dapat kromosom daripada kromatik yang sebelah, warna biru. Boleh? So, kalau kamu perhatikan di sini, apa yang berlaku? Proses pindah silang telah menyebabkan pertukaran genetik di bahagian kromatiknya tadi. Inilah kita panggil sebagai proses pindah silang yang mana menyebabkan variasi genetik berlaku. Okey anak-anak, jom kita sambung balik. So, apabila ada proses pindah silang tadi, kita sambung lagi dengan sel akan mula membahagi, pasangan kromosom akan terpisah dan bergerak ke arah kutub bertentangan dan menghasilkan 2 sel anak dalam meiosis 1. Kemudian, meiosis kedua bersama dengan meiosis kedua, yang mana dalam meiosis kedua pula, sel anak yang terhasil tadi akan membahagi balik semula menjadi 4 sel anak yang terhasil. Okey? Dan setiap sel anak itu mengandungi kandungan separuh daripada kromosom daripada sel induk. Akhirnya dapatlah 4 sel anak. Berapa kali proses pembahagian sel yang berlaku dalam meiosis? Ada 2 kali proses pembahagian sel yang berlaku. Alright. Baik. Perkara yang paling penting juga anak-anak kena tahu ialah berkaitan tentang apakah perbezaan antara mitosis dan meiosis. Persamaannya senang, kedua-duanya melibatkan proses pembahagian sel. Tapi apakah perbezaan? Ini antara soalan yang selalu keluar juga dalam soalan esei kertas 2 bahagian C. Nyatakan 4 perbezaan antara proses mitosis dan proses meiosis. Senang saja nak faham anak. Baik, yang pertama, mitosis hasilkan 2 sel anak. Meiosis pula menghasilkan 4 sel anak. Mitosis tidak melibatkan pindah silang, manakala meiosis melibatkan pindah silang. Bagaimana dengan kandungan genetik? Untuk mitosis, genetik sel anak adalah sama dengan sel induk. Tetapi meiosis, genetik sel anak adalah berbeza dengan genetik sel induk. Berapa kalikah peringkat pembahagian sel? Untuk mitosis ada 1 kali saja peringkat pembahagian sel. Manakala meiosis ada 2 kali peringkat pembahagian sel. Okey, senang kan anak-anak? Alright. Kita teruskan sikit lagi, apakah kepentingan mitosis dan meiosis ini? Baik, kepentingan utama mitosis dan meiosis adalah pertama, mitosis of course nak menggantikan sel yang rosak dan mati dan juga untuk proses pertumbuhan. Manakala meiosis adalah untuk penghasilan gamet. Now, sekali lagi saya tekankan, sperma dan juga ovum ini adalah sel pembiakan. Organ pembiakan pula ialah kita panggil, kalau organ pembiakan lelaki adalah testis. Tempat kat mana berada? Organnya testis. Sperma yang ada di dalam organ pembiakan, iaitu sel pembiakannya sperma. Untuk wanita pula, untuk perempuan, organ pembiakan perempuan adalah ovari, manakala sel pembiakannya adalah ovum. Okey. So, next kita akan sambung daripada 5.2, mekanisme pewarisan. Kita jumpa lagi. Bye. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably